Buletin Didik 2 Mei bersama saya Midi Saleh. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Salam Aidilfitri. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Bilal Shah dan Raja Permaisuri Agong Tunku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandariah hari ini berkenan menunaikan solat sunat Aidilfitri di Masjid Wilayah Persekutuan. Ini adalah kali pertama Sri Paduka Baginda berdua menunaikan solat sunat itu di luar dari Istana Negara. Keberangkatan tiba Sri Paduka Baginda berdua di masjid berkenaan kira-kira jam 8.14 pagi bersama anak anda Sri Paduka Tengku Puteri Afzan Aminah Hafizatullah. Solat sunat dipimpin Imam Besar Masjid Wilayah Persekutuan Muhyiddin Aziz Elias Saari dan disertai Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Turut serta anggota Jemaah Menteri serta Timbalan Menteri bersama pasangan serta orang awam. Sebelum ini, Sri Paduka Baginda berdua menunaikan solat sunat Aidilfitri di Istana Negara berikutan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Dalam pada itu, hujan renyai-renyai di beberapa buah negeri tidak menghalang umat Islam menunaikan solat sunat Aidilfitri pagi tadi. Di Terengganu, Sultan Terengganu Sultan Mizan Zainal Abidin berkenan menunaikan solat sunat Aidilfitri bersama kira-kira 3,000 jemaah di Masjid Al-Muktafi Bilal Shah, Ladang, Kuala Terengganu. Turut berangkat anak anda baginda yang di-Pertuan Muda Tengku Muhammad Ismail. Hadir sama ialah Menteri Besar Datuk Seri Ahmad Samsuri Mokhtar. Selesai menunaikan solat sunat, Sultan Mizan dan anak-andanya menziarahi makam diraja di kawasan Masjid Al-Muktafi Bilal Shah. Di Pulau Pinang pula, kira-kira 5,000 jemaah mengerjakan ibadah itu bersama Yang di-Pertua Negeri Tun Ahmad Fuzi Abdul Razak di Masjid Negeri Georgetown. Turut serta Timbalan Ketua Menteri 1, Datuk Ahmad Zakiyuddin Abdul Rahman, Setiausaha Kerajaan Negeri, Datuk Dr. Ahmad Jailani Muhammad Yunus dan Mufti Negeri, Datuk Sri Wan Salim Muhammad Nur. Selesai menunaikan solat sunat, Tun Ahmad Fuzi meluangkan masa untuk beramah mesra dengan jemaah yang hadir dan menyampaikan duit raya kepada kanak-kanak. Sementara itu, di Melaka Yang di-Pertua Negeri Tun Muhammad Ali Muhammad Rustam dan Ketua Menteri Datuk Seri Sulaiman Mat Ali bersama 3,000 jemaah menunaikan solat di Masjid Al-Azim. Solat bermula jam 8.30 pagi itu diketuai Imam Besar Masjid berkenaan Datuk Muhammad Hashim Al-Hafiz yang turut membacakan khutbah bertajuk mensyukuri nikmat Aidilfitri. Tun Muhammad Ali bersama Datuk Seri Sulaiman kemudiannya meluangkan masa menziarahi makam pahlawan di sudut anjung Masjid Al-Azim. Di Sarawak, lebih 5,000 umat Islam menunaikan solat sunat Aidilfitri di Masjid Jamek Petrajaya, Kuching. Yang di-Pertua Negeri Tun Abdul Taib Mahmud turut bersama orang ramai menunaikan solat sunat sebelum mengadakan rumah terbuka bermula jam 11 pagi hingga 5 petang. Hadir sama ialah Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Yang pasti, golongan yang lebih teruja hari ini ialah kanak-kanak yang turut tidak melepaskan peluang menunaikan solat Aidilfitri. Di Masjid Al-Islah, Pengkalan Aur Taiping, Perak, lebih 200 kanak-kanak hadir ditemani ibu bapa masing-masing. Rata-rata mereka dilihat tetap mematuhi prosedur operasi standard SOP selain gembira dapat bersama-sama mengimarahkan masjid setelah sekian lama. Perasaan saya segembira dan seronok. Lagi satu boleh tengok lagak perubahan masjid ni. Itulah saya kita je. Ada rasa rindu lah nak datang solat Aidilfitri. Kadang-kadang nanti pilih pula Tok Wan. Tahun ni boleh datang solat sunat. Apa perasaan ni? Seronok. Sebab apa seronok? Sebab boleh raya kat kampung. Lebih menyeronokkan, kehadiran mereka dialu-alukan pihak masjid yang turut berbesar hati menyediakan duit raya untuk mereka. Ini tahun yang ke-10 lah kita adakan. Ada kata setiap tahun kita memang ada bagi duit raya lah kepada semua kanak-kanak yang hadir pada masjid ini. Tambahnya, setiap tahun pihak pengurusan masjid memperuntukkan kira-kira RM500 duit raya untuk diberikan kepada kanak-kanak. Selain memeriahkan sambutan Aidilfitri, inisiatif itu juga sebagai tanda penghargaan kepada anak perantauan yang pulang ke kampung halaman. Orang ramai dinasihati kekal melakukan kawalan kendiri bagi mengelak dijangkiti COVID-19 meskipun kelonggaran SOP diberi bermula semalam. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, sikap berhati-hati masih perlu diambil semua pihak dalam kemeriahan sambutan Aidilfitri.
Di samping kita menyambut Hari Raya dengan penuh kemeriahan dan kegembiraan, saya menasihatkan supaya kita juga perlu berhati-hati dan membuat kawalan kendiri bagi memastikan keluarga kita dan seluruh masyarakat di sekitar kita dilindungi dan diberikan kesihatan yang baik. Perdana Menteri berkata demikian selepas menunaikan solat sunat Aidilfitri di Masjid Wilayah Persekutuan. Beliau turut mengambil kesempatan mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri kepada semua umat Islam. 27 April lalu, Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin mengumumkan beberapa kelonggaran langkah kawalan dan pencegahan COVID-19 berkuat kuasa 1 Mei. Antaranya pemakaian pelitup muka di luar bangunan yang tidak lagi wajib, selain tidak perlu mengimbas kod QR MySejahtera untuk memasuki premis. Bertemu kembali. Pastinya pengumuman Aidilfitri yang jatuh hari ini memberi kejutan besar buat kebanyakan rakyat Malaysia. Mujurlah ada anak-anak yang boleh membantu keluarga menghias rumah sebagai persiapan terakhir menyambut Lebaran. Suasana panik bercampur teruja dikongsikan keluarga besar Muhammad Induk di Kampung Durian Guling, Marang, Terengganu. Sejurus pengumuman oleh penyimpan mohor besar Raja-Raja, Tan Sri Syed Daniel Syed Ahmad semalam, seisi keluarga tidak menang tangan, bertungkus lumus menyiapkan makanan dan segala persiapan agar sambutannya dapat diraikan penuh kemeriahan. Walaupun dilakukan pada saat akhir, inilah kenangan paling menyeronokkan. Saya kemas rumah. Sebab apa? Sebab nak raya. Semangat tak raya tahun ni? Semangat. Sebab apa? Sebab dulu duduk le raya sebab PKP. Hari ni boleh. Sekarang boleh. Boleh raya dengan kawan-kawan. Dengan kopi, dengan nenek. Baju raya cari lagi? Cari dah. Sebelum ni PKP. Tak boleh kumpul lah. Tahun ni boleh kumpul lah. Seronok lah. Seronok lah. Baju raya cari dah. Sebelum ni kan 2 tahun duduk le kumpul ramai-ramai. Tahun ni boleh lah. Seusai solat sunat Aidilfitri dan bersalaman di pagi raya, kanak-kanak meneruskan tradisi menziarahi ke rumah jiran dan sanak saudara terdekat. Tidak lengkap rasanya sambutan Aidilfitri tanpa alunan lagu raya yang berkumandang. Lazimnya lagu raya klasik menjadi pilihan ramai kerana membangkitkan semangat dan nostalgia Hari Raya. Berbeza dengan lagu baharu, rata-rata berpendapat irama serta lirik lagu raya klasik lebih memikat pendengar menikmati suasana Aidilfitri. Ikuti laporan wartawan Miza Syafiza Muhammad Fuad. Meskipun pada setiap era dan zaman ada sahaja lagu raya dirakamkan penyanyi yang bersilih ganti, lagu-lagu klasik era 70-an hingga 90-an tetap menjadi kegemaran ramai dan sering dimainkan di corong radio. Aura dan keunikan lagu raya klasik yang tetap utuh dan relevan pada masa kini antara sebab ianya masih didengari. Menurut Ahmad Nawawi Nordin, mesej yang disampaikan melalui lagu Mala Segar lebih menyentuh jiwa berbanding lagu raya baharu. Biasa lagu Siti, lagu P.Ramlee yang klasik lah. Sebab nak daripada segi penghayatan lirik dan mesej yang disampaikan tu lagi sampai lah compare tu lagu-lagu raya yang baru tu. Dalam dingin subuh hatiku terusi. Sikit ni. Lagu Siti Nurhaliza. Kenapa? Sebab lagu dia macam apa? Dia macam dia ikut peredaran zaman. Maksudnya daripada dulu sampai sekarang lagu tu sesuai je. Dia beza dari segi muzik dengan lirik lah terutamanya. Kalau yang dulu tu dia lebih kepada tradisional kan, yang sekarang lebih kepada moden. Dia lebih suka yang dulu lah daripada yang sekarang. Indahnya sungguh. Itu lagu Siti ke? Lagu Sheila Amir. Lama lagi bagus. Dia seni kata dia, cara dia. Tak tahu, macam sopan sikit lah. Yang kita orang Melayu kan sopan kan. Bagus lah. Kalau sekarang ni rock ni muda suka lah kan. Kita orang tua-tua ni rasa macam seronok lah. Lagu lama memang cantik. Lagu lama lagi best lah. Sebab macam lagu dia macam lagi deep lah, lagi mendalami. Lagu baru sekarang ni macam tak berapa
tak berapa menyentuh lah, tapi still okay lah, not bad. Pendapat ini dipersetujui komposer lagu terkenal Ajai atau nama sebenarnya Muhammad Faizal Maaz. Menurut Ajai, lagu raya klasik mempunyai konsep tersendiri. Bunyian itu bukan hanya pada melodi saja, melodi yang ada pada perkataan, ya, maknanya lirik saja kan. Tetapi bunyian yang tanpa perkataan tu, setiap lagu kita bunyian. Utamanya bunyian muzik tu kan. Contoh, tadadadadan tang 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 tang. Tak ada lirik kan? Tak ada perkataan kan? Tan tadadadat ses. Ada yang sekarang kurang. Bukan kurang, tak ada. Jadi disatukan dengan bunyian yang tanpa lirik ni dengan yang ada bunyian yang ada lirik ni. So kat situ je kita dah beritahu macam mana kuatnya. Kan impactnya bukan hanya pada melodi. Tambah Ajai, tugas seorang artis adalah untuk menyanyikan. Penerbit pula mempunyai tanggungjawab untuk mencantikkan sesuatu lagu. Justeru, penerbit perlu mempunyai ilmu tentang pembikinan lagu supaya ia dapat diketengahkan dari generasi ke generasi. Selamat berhari raya, walau di mana kau berada. Tidak dinafikan lagu raya Mala Segar atau Evergreen masih ataupun menyentuh jiwa berbanding dengan lagu raya moden atau baharu. Tidak kira berzaman lamanya, baik-baik lirik lagu itu masih segar dalam ingatan setibanya Syawal. Namun lagu raya juga perlu seiring dengan perubahan masa. Jadi tidak kira apa jua pilihan lagu raya, apa yang perlu diambil kira adalah penghayatan kepada makna raya itu sendiri. Bagi pihak kru penerbitan, selamat Hari Raya saya ucapkan. Laporan Miza Syafiza, Muhammad Fuad. Raya, 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 selamat Hari Raya. Selamat, selamat, selamat Hari Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya Aidilfitri saya ucapkan kepada semua penonton Didik TV KPM. Aidilfitri tahun ini disambut dalam suasana yang lebih meriah berbanding dengan tahun sebelumnya. Semoga Aidilfitri kali ini membawa sinar kebahagiaan kepada kita semua. Di kesempatan ini juga saya mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri kepada seluruh warga Kementerian Pendidikan Malaysia. Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Ketika umat Islam dikejutkan dengan pengumuman Aidilfitri hari ini, sambutan program Jom Raya, anjuran Badan Bukan Kerajaan NGO, Institute On Jaafar IOJ yang dijadualkan esok dianjakkan ke hari ini. Jom Raya yang dianjurkan buat tahun ke-7 pada setiap 1 Syawal tetap meriah menceriakan gelandangan walaupun persiapan dibuat di saat-saat terakhir. Berkat bantuan kira-kira 10 sukarelawan dari The One Academy Petaling Jaya, program untuk menceriakan rakan-rakan yang menetap di Anjung Kembara, Pusat Transit Gelandangan Kuala Lumpur di Jalan Pahang tetap berlangsung meriah. Sukarelawan berbilang kaum tiba seawal jam 7.15 pagi, menghias dan mengatur semua juadah jamuan Aidilfitri. Semuanya untuk hampir 40 penghuni yang menetap di sini, selain 30 golongan asnaf dari sekitar Chowkit yang hadir sebagai tetamu. Seperti umat Islam yang lain di negara ini, kami pun menjangkakan sambutan 1 Syawal ini akan hadir pada hari Rabu, iaitu pada 3 hari bulan. Namun pengumumannya dibuat pada hari
ini menyebabkan kami pun agak kelang kabut sikit lah untuk memastikan semua makanan yang kami order untuk diberikan kepada rakan-rakan jalanan di sini sampai. Tapi nasib baik mereka pun bekerja keras dan kita pun dapat volunteer daripada One Academy untuk pastikan bahawa program Jom Raya Anjuran Institute On Jaffa untuk kali yang ke-7 ini berjalan seperti lancar. The timing suddenly changed to 2nd of May. It's supposed to be 3rd of May. But then yeah, we're currently really enjoying our Hari Raya event, which is the Jom Raya event. Semalam kita orang buka puasa ada satu jamuan. Jadi tiba-tiba bila dapat tahu kita orang terkejut sebab semua tak prepare lagi kan. Macam orang lain lah. Semua pun terus balik kat sini tak tahu nak buat apa. Antara juadah yang disediakan bihun goreng, kuah kacang, nasi impit dan kuih muih. Jom Raya yang bermula 8.45 pagi selesai kira-kira jam 10 pagi tadi. Jutaan umat Islam di seluruh dunia menyambut Aidilfitri hari ini, termasuklah negara jiran Indonesia. Negara dengan populasi penduduk Islam terbesar di dunia itu menyaksikan kemeriahan kembali sambutannya selepas 2 tahun suram akibat kesan COVID-19. Sejak seminggu lalu, berjuta-juta penduduk Indonesia sudah memulakan persiapan sambutan Hari Raya, termasuklah pulang ke kampung atau mudik dengan kemuncaknya hari pertama Aidilfitri hari ini. Ribuan jemaah hadir ke Masjid Baitur Rahman di Bandar Aceh, Sumatera untuk solat sunat berjemaah. Kelonggaran seperti tiada penjarakan fizikal dan tidak perlu memakai pelitup muka memberi kelegaan kepada orang ramai. Malah mereka memanfaatkan segenap ruang apabila masjid diberi kebenaran untuk digunakan pada kapasiti penuh. Ruang jalanan di ibu kota Jakarta juga dipenuhi ketika solat sunat Aidilfitri pagi tadi. Pemandangan yang bukan asing di Indonesia ketika sebelum pandemik. Bulan lalu, Presiden Joko Widodo mengumumkan keputusan kerajaannya melonggarkan SOP pada musim perayaan kali ini. Kira-kira 80% daripada populasi Indonesia sudah lengkap divaksinasi dengan kes harian turun ke sekitar 200. Kami warga pemasa ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Selamat Hari Raya. Maaf zahir dan batin. Adakah anda suka bercocok tanam? Apakah yang diperlukan untuk mendapatkan tumbuhan yang subur dan sihat? Okey, di sini saya kongsikan dengan anda aktiviti Mari Berkompos. Okey, kita akan buat baja kompos yang mana bahan-bahan yang digunakan adalah bahan berasaskan karbon ataupun kita panggil bahan perang, bahan yang berasaskan nitrogen yang kita panggil bahan hijau, tanah dan juga air. Okey, antara bahan yang kita gunakan adalah sayur-sayuran, lebihan sayur-sayuran dan buah-buahan, daun dan juga rumput dan juga surat khabar lama. Okey, nampak mudah bukan? Jomlah cuba. Sukan. Di sebalik bermulanya sambutan Aidilfitri hari ini, skuad berbasikal mountain bike sudah berlepas ke Hanoi, Vietnam semalam. Mereka menjadi kumpulan pertama kontijen Malaysia yang berlepas untuk Tamasya Sukan SEA 2021. Ia selepas perancangan untuk mengadakan latihan fasa akhir di lokasi pertandingan di Harbin sebelum saingan sukan MTB membuka tirai pada 15 Mei nanti. Kontingen membabitkan 10 atlet bersama 5 pegawai skuad mountain bike kebangsaan. Walaupun jadual pertandingan hanya akan bermula pada 15 Mei, pemilihan skuad MTB pergi lebih awal menjurus kepada sesi latihan fasa akhir yang akan diadakan di lokasi pertandingan. 14 hari bulan April lepas sehingga tamat 27 hari bulan kita ada fasa pertama iaitu kita dah training di Tanah Rata, Cameron Highland. So kita rehat 2 hari dan kita akan sambung kita punya persiapan akhir pada start mulai besok sehingga 11 hari bulan di Hanoi, di Harbin. 9 muka baharu akan membuat kemunculan sulung pada Tamasya di Hanoi nanti dengan Malaysia akan menyertai kesemua 5 acara yang dipertandingkan.
Atlet tinju profesional negara Adli Hafiz Muhammad Pauzi menepati ramalan untuk melebarkan rekod tanpa kalahnya apabila mengungguli kejuaraan dunia UBO kategori middleweight selepas menewaskan Tirawat Yuhanggoh dari Thailand. Adli Hafiz membuktikan dia berada pada kelas tersendiri untuk merangkul tali pinggang kejuaraan UBO di Singapura Sabtu lalu. Turun berdepan lawan yang kali pertama ditentang sepanjang kariernya, anak kelahiran Johor ini bagaimanapun tetap tenang menghadapi tekanan. Hasilnya dia memutlakkan kemenangan dalam 3 pusingan menerusi keputusan teknikal knockout TKO 10 mata tanpa balas. Saya betul-betul tak sangka saya menang pada malam ni, tapi alhamdulillah berkat usaha saya mempersiapkan diri hampir 6 bulan ya, dan dalam fasa pandemik, tournament postpone 3 kali, pressure, dah hampir setahun saya jaga berat badan saya tinggalkan keluarga. Ya Allah, mungkin berbalaslah pengorbanan ni, ya Allah. Syukur kepada Ilahi, syukur ya Allah. Dengan kemenangan ini, Adli Hafiz yang terkenal dengan jolokan Golden Boy melebarkan rekod 10 pertarungan tanpa kalah. Dia yang juga pemenang pingat perak Sukan SEA KL 2017 mahu meluangkan masa bersama keluarga di Kluang Johor sebelum kembali memikirkan pertarungan seterusnya selepas menyambut Hari Raya Aidilfitri. Kicci menjadi pasukan terbaru layak ke pusingan kedua Liga Juara-Juara Asia ACL. Pada aksi terakhir kumpulan semalam, wakil Hong Kong itu ceria melengkapkan senarai 8 pasukan mara kesaingan peringkat 16 pasukan terbaik selepas mengikat gergasi Jepun Vissel Kobe 2-2 di Stadium Buriram. Minit ke-42, Vissel dianugerahkan penalti selepas kekasaran yang berlaku dan Lincoln tidak mempersiakan peluang terhidang. Beberapa detik selepas itu, giliran Kicci pula mendapat kesempatan serupa apabila bola terkena tangan untuk aksi separuh masa berakhir 1-1 hasil sepakan yang diambil Dejan Damjanovic. Drama menarik disaksikan di penghujung permainan apabila Yoshinori Muto menjaringkan gol kedua Vissel minit ke-87. Namun Kicci kembali membalas apabila Raul Bina menjaringkan gol penyamaan pada masa kecederaan. Bina bagaimanapun dibuang padang selepas itu, tetapi keputusan 2-2 tetap memberi keceriaan kepada Kicci yang berjaya menduduki tangga kedua terbaik diperuntukkan kepada 3 slot sahaja dari zon Asia Timur bagi ke pusingan seterusnya. Paparan rangkuman solat sunat Aidilfitri di pelbagai negara mengakhiri buletin didik malam ini. Saya Midi Saleh, salam hormat, dan bagi pihak penerbitan serta warga kerja buletin didik, selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin.